先交托给你。 Allah Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. 求主耶稣基督与我们同在， Kiranya Allah Yesus Kristus beserta dengan kami, 并且祝福我们今天的聚会。 memberkati ibadah kami pada hari ini. 说圣灵带领我们每个人集中精神来敬拜你。 Kiranya Allah Roh Kudus menyerahkan rohnya kepada kami datang menyembah dengan sungguh-sungguh. 特别是开门心窍，让我们更明白你的圣经。 Khususnya membuka mata hati kami untuk mengerti firman-Mu. 你两位仆人讲的、译的，求主以一样的祝福他们，同感一灵，把你话语传得清楚。 Hamba-Mu yang menyampaikan dan menerjemahkan, kiranya Tuhan yang memakai dan memberkati. 感谢你听我们祷告， Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. 再一次把一下时间恭敬的交在你里面。 Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. 我们祈求奉耶稣的名 Hanya di dalam nama Yesus Kristus. ，Amen。 Amin. 会众请坐。 Jemaat dipersilakan duduk. 亲爱的弟兄姐妹们，早上好 ，Shalom。 Shalom bagi jemaat sekalian. 感谢主，今天能够与你们大家在这里相见面哈。 Saya bersyukur pagi ini boleh bersama-sama dengan saudara beribadah di tempat ini. 这都是主的恩典。 Ini adalah anugerah Tuhan. 特别要感谢我们的教牧林维龙牧师跟所有的执事们，能够给我有机会在这边分享主的信息。 Khususnya saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada Gembala Pendeta Suparman Leong dan Badan Pekerja Majelis Jemaat di tempat ini yang mengizinkan saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. 我是第一次来这个美丹的地方了。 Hari ini adalah pertama kali saya datang ke kota Medan. 我跟着我的师母一起来， Saya datang bersama Semu, 就谢丽娟哈，就传道人这个， juga hamba Tuhan. 也有我的女儿的家娘，叫做孙爱丽，也在我们当中。 Ibu Sun Aili, mertua dari anak perempuan saya. 还有呢，就是女儿的舅母，也就是素妮姐妹。 Ada Ibu Suni, keluarga dari suami anak perempuan saya. 很感谢主，我们常就4个人都出门去做一些主的工作哈。 Saya sangat bersyukur kami bersama-sama boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan keluar kota. 今天早晨也给大家来思想个题目，叫做“张爱与知意” Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang berjudul hambatan dan peluang. 那么呢，我们要请大家一起来读这个腓立比书第1章12到18节。 Kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dari Filippi pasal 1 ayat ke-12 sampai 18. 好，我们大家一起来看。我先用一个人念一节好不好？一节一节来念哈。那么我先念这个华语的，然后印尼语的再念哈。 Kita bergantian membacanya bahasa Mandarin terlebih dahulu lalu bahasa Indonesia. 好，第12节，弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。 Ayat ke-13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain. 第12节是这样。 Oh, ya, saya ulangi yang ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. 然后第13节，以致我受的捆锁，在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。 Ayat ke-13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. 并且在主里的弟兄多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所畏惧，无所惧怕。 Ayat ke-14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. 15节，有的传基督是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意。 Ayat ke-15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. 在这一点，
这一等是出于爱心，知道我是为便民福音设立的。 Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 那一等传基督出于结党，不诚实，意思是加增我捆锁的苦处。 Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. 第18节，这有何妨呢？是假意或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了，为此我就欢喜，并且还要欢喜。 Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. 那亲爱的弟兄姐妹们，看刚才我们读的这段经文呢，乃是保罗向腓立比的信徒做个解析。 Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah Paulus yang menulisnya kepada jemaat di Filipi. 他为主受苦，不但不会叫福音受损害，反而呢，叫福音能够更加兴旺起来。 Dia memberitakan Injil dan berharap Injil semakin diberitakan. 所以呢，保罗就这么说：弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事是叫福音兴旺起来。 Makanya Paulus menulis bahwasanya dia menderita, tetapi Injil semakin diberitakan. 特别有一句话就说所遭遇的事。 Khususnya ada yang ditulis第13节这么bagi 13节12节12节遭遇的事。 apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. 特别是那句话哈，那就是说呢，那是保罗在罗马做监使的那个整个时期。 Itu ditulis ketika Paulus berada di penjara di Roma. 那当他做监的时候呢，不是叫福音受阻碍，反而呢，他还一直在那边能够与人诉说上帝的话语。 Saat di dalam penjara, Paulus justru juga memberitakan Injil kepada seluruh istana dan orang-orang di sana. 那因此呢，今天我想要与大家来看，第一件事呢，就是保罗在监狱也使一引全军听闻福音。 Poin pertama yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah Paulus menyebarkan Injil kepada seluruh tentara yang ada di dalam penjara. 那是看见的，就是在腓立比书第1章23节里面所讲到的，但是我不重读了哈，刚才我已经读过了。 Tadi sudah tertulis dan kita bacakan di Filipi pasal 1 ayat ke-12 sampai 13. 因此给我们看见，福音在保罗的身上是不会因为环境的改变而受到亏损。 Sehingga dari sini kita melihat bahwa keadaan itu tidak mengubah kondisi Paulus yang ingin memberitakan Injil. 那个时候我们想，保罗的处境是那么的恶劣。 Kita melihat dia begitu menderita di dalam penjara. 因为在监狱里做监嘛。 Karena Paulus berada di dalam penjara. 但是很奇怪的一件事，因为保罗他是思想到主的福音的问题，所以他就使福音一直的兴旺起来。 Tetapi Paulus tetap memberitakan Injil kepada orang-orang di dalam penjara. 然后说呢，保罗是在监狱中间。 Dengan kata lain, di dalam penjara, Paulus memberitakan. 保罗呢，没有为自己怨天尤人。 Dia tidak mengeluh dan untuk dirinya sendiri. 甚至他是最挂念的就是主的事工。 Dia tetap fokus dan pada pekerjaan Tuhan. 因此呢，他常常使用他所有的机会来去传福音。
Sehingga Paulus di dalam segala kesempatannya dia tetap memberitakan Injil. 因着这保罗的那种热心呢，那个福音就慢慢的兴旺起来。 Karena semangat Paulus yang berkobar-kobar itulah Injil semakin diberitakan. 那些军营里面的人呢，还有那些看守监狱的人呢，他们都悔改信了耶稣。 Semua orang-orang yang berada di dalam penjara, bahkan tentara-tentara yang menjaga penjara juga mendengarkan Injil. 亲爱的弟兄姐妹们，我在神学最后的几个月里面，我们学校有个连锁祷告。 Di akhir periode saat saya sekolah teologi ada doa berantai. 特别就是为着我们以后要去哪里侍奉。 Khususnya tema doanya itu tentang mana tempat pelayanan kami berikutnya. 我们的工厂在哪里？ Kemana tempat pelayanan kami? 在我们连锁祷告的时候， Saat kami doa berantai, 好像神给我看见一个意象， Tuhan sepertinya memberikan penampakan kepada saya. 那就是看见西街里曼丹的那些大雅族人啊， 他们都是做着很多犯罪的工作。 Yaitu suku Dayak yang ada di Kalimantan yang begitu banyak melakukan perbuatan kejahatan dosa. 那么呢，那意思就是说呢，神要差派我到那些地方去做这些的工作。 Saat itu saya berpikir Tuhan akan mau mengutus saya ke tempat itu untuk memberitakan Injil. 但是呢，我自己来说有个问题， Tetapi ada satu yang permasalahan saya. 那就是说，若是要到大雅族里面传福音，就是讲印尼话。 Jika saya harus memberitakan Injil kepada suku Dayak di Kalimantan, berarti saya harus menggunakan bahasa Indonesia. 但是我从小到大都没有受过印尼语教育啊。 Dari kecil sampai dewasa saya tidak pernah mengenyam pendidikan bahasa Indonesia. 我讲的印尼话都是那个巴沙兰的印尼话， Bahasa Indonesia yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia sehari-hari. 所以就想，哎呀，不可能啊，是我了。 Sehingga saya berpikir bukan saya yang diutus ke sana. 但是第二天我感谢上帝， Tetapi hari kedua saya bersyukur kepada Tuhan. 那么我就看到这个 David， 这个 David Brainerd 的一本书里面讲到， Pada hari kedua saya membaca perkataan seorang misionaris di Amerika yang bernama David Brainerd. 他这么说：我在这，请差遣我到世界的地极，差遣我到野荒之地的未得之民那里，领我离开世界所有的安逸，只要能服侍你，并宣传你的国度。 David Brainerd berkata, inilah aku, tolong utuslah aku, kirimkan aku ke ujung dunia, kirimkan aku ke suku-suku yang belum terjangkau di alam luar sana. Bawalah aku menjauh dari segala kenyamanan dunia ini, agar aku dapat mengabdi kepadamu Tuhan dan mewartakan kerajaan-Mu. 当我看到这个大卫所写的这一句话的时候， Saya membaca tulisan David Brainerd ini, 那么呢，我就受很大的感动。 hati saya begitu tersentuh. 我也一定要来到主的面前说：“主，求你也差遣我。” Saya harus datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan utuslah aku. 那虽然我的印尼文不好， Meskipun bahasa Indonesia saya tidak begitu bagus, 但是以后我仍然决定回到西加里曼丹去。 akhirnya saya memutuskan saya tetap akan melayani kepada suku Dayak di Kalimantan itu. 我非常感谢上帝。 Saya sangat bersyukur kepada 以后我 Tuhan. 有10年的时间在大雅族人做宣教士。 Saya punya kesempatan 10 tahun melayani sebagai misionaris di tempat itu di Kalimantan. 整天就是走路走来走去的。 Sepanjang hari biasanya saya berjalan ke sana kemari melayani orang-orang di 因为 suku 70 Dayak. 年代的时候呢，那些去他们
乡村的路都还没有大的小小的路去的。 Karena pada saat itu tahun 70-an jalan-jalan di area sana juga belum begitu bagus. 也不能够用脚踏车，也不能够用摩托车的， Tidak 我们 bisa 要走路的哈。 Tidak bisa pakai kendaraan bermotor ataupun sepeda, harus pakai jalan kaki. 我们走最远的一个地方要走8个钟头。 Saya berjalan paling jauh harus 8 jam. 一去到休息一下就要开始聚会了哈。 Berjalan sebentar lalu istirahat dan melanjutkan perjalanan 但 tersebut. 是年轻的时候很有力量哈， Tetapi saat itu saya masih muda, punya tenaga yang 所以很 kuat. 感谢主。 Sehingga saya bersyukur kepada Tuhan. 但是每一次我在预备讲章的时候， Tetapi setiap kali saya menyiapkan naskah khotbah 那 saya, 就是非常的困难。 itu sangat susah sekali. 我不但有2种的圣经，还有字典等等，还有那些印尼文字典翻译的，跟中文翻译的字典，一直要去查看，才能够写到一个也比较平常的一个讲章了。 Saya harus belajar membaca 2 bahasa firman Tuhan dari Alkitab Mandarin dan bahasa Indonesia, kemudian memeriksanya dengan kamus lalu menuliskannya dalam bentuk naskah khotbah. 但是当我们还没有进入做这个宣教师的时候呢，我们有8个月的时间学印尼话。 Sebelum saya berangkat menjadi misionaris di Kalimantan, saya punya kesempatan 8 bulan les bahasa Indonesia. 但是我的那个老师是爪哇人哈。 Guru bahasa Indonesia saya adalah suku Jawa. 所以当我去讲道的时候，人家就认为哇，你就是爪哇人啊。 Sehingga saat saya berkhotbah kepada suku-suku Dayak, mereka mengira saya adalah orang Jawa. 因为我讲的那个印尼话都是爪哇腔的。 Karena logat bahasa Indonesia saya itu logat Jawa. 因为那个老师这样教导我，我就跟着他发出这样的声音来。 Karena guru saya dari suku Jawa menyampaikannya demikian, sehingga logat saya juga dari Jawa. 但是很感谢上帝。 Tetapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. 我说那个讲印尼话不成为我的那个拦阻。 Tetapi saya sangat bersyukur hambatan saya bahasa Indonesia tidak menjadi penghalang bagi saya. 因为知道上帝呼召我的那个目的，就是要向大亚洲人传福音。 Karena saya tahu panggilan Tuhan dan Tuhan mengutus saya untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Dayak tersebut. 很感谢主，在10年里面，我开了6间印尼语的教会。 Saya bersyukur di dalam 10 tahun itu saya membuka 6 gereja Indonesia di sana. 当我出来的时候， Saat saya kembali dari Kalimantan, 我就想，哪可能会这样呢？ saya berpikir bagaimana hal ini bisa terjadi. 所以你知道，传福音的工作不是人在做什么， Karena begitu saya tahu bahwa pekerjaan pengabaran Injil itu bukan pekerjaan 只有 manusia. 神差遣你去，你讲的福音，那么他们听的人就听得懂。 Karena Tuhan mengutus saya, maka saya memberitakan Injil di tempat tersebut dan orang-orang pun mengerti. 所以就说，福音的兴旺乃是在于神的大能和圣灵的大能。 Sehingga kuasa pengabaran Injil itu adalah di tangan Tuhan. 因此呢，今天求主也帮助我们， Karena Tuhan juga hari ini menolong setiap kita. 让我们能够清楚地认识到， Saat kita dengan jelas mengerti akan panggilan Tuhan. 传福音的工作是上帝所指引的。 Pekerjaan mengabarkan Injil adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan. 所以我们求主帮助大家， Karena Tuhan menolong setiap kita. 能够有一股传福音的热气， Ada semangat mengabarkan Injil tersebut. 直到神的话能够传遍我们周遭的地方。 Sehingga Injil bisa diberitakan dimanapun. 好，我们再接下去看第2点的。 Mari kita melihat poin kedua. 第2点的呢，就是保罗因受苦而使信徒更加的坚固。 Penderitaan Paulus di dalam penjara itu menguatkan orang percaya. 那就是在腓立比书1章14节里面讲到的。 Di dalam Filipi pasal 1 ayat ke-14 sudah dikatakan demikian. 那保罗的见证呢，不但影响了那些来看守他的兵丁，
Di dalam penjara itu tidak hanya tentara-tentara itu yang mendengar. 还有那些御引全军的人呢，他们都能够听到福音。 Tetapi setiap orang narapidana yang di dalam penjara itu juga bisa menerima dan mendengar Injil. 因为保罗在苦难当中，他能够用那股热气去传福音，所以呢，他就是成为一个无声的见证人。 Karena ada iman Paulus yang di dalam penderitanya, dia tetap semangat mengabarkan Injil. 那么呢，我们看见，以后就看见那些相信的人呢，他们就能够得到保罗的那种见证的感受。 Sehingga orang-orang yang percaya itu juga mendapat berkat dari pengalaman Paulus, mereka dikuatkan. 因此，我们看保罗就说，保罗所传的神是真的，你们所信的也是真的。 Mereka pun yakin dan percaya bahwa apa yang diberitakan oleh Paulus adalah benar. 因为在还没有保罗在还没有受难的时候呢，那些人听到的人都是认为是不是真的神呢？ Karena saat Paulus belum di penjara, mereka yang mendengar mungkin dalam hati berpikir, apakah benar yang disampaikan Paulus? 在以后看见保罗进在监牢里面的时候， Tetapi ketika Paulus berada di dalam penjara, 他能够如此的坚固的去传福音， dia masih dengan tekun menyebarkan Injil. 使看守的军人和那经营里面的人呢，都能够得到福音。 Dan melihat bagaimana tentara-tentara dan semua orang-orang di penjara itu bisa menerima firman Tuhan. 所以以后他们就表示说，我们所信的是真的。 Maka orang-orang percaya yang di luar sana itu pun yakin dan percaya bahwa apa yang mereka percaya adalah benar. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang 今 terkasih, 天让我们能够知道的，若是福音的兴旺，不是人在做什么，好像刚才我讲的，不是人在做什么， kita harus yakin dan percaya bahwa pekerjaan pengabaran Injil ini bukan dikerjakan oleh manusia. 但是有圣灵和神的大能，把恶劣的环境里面改变成为一个祝福的环境。 Tetapi ada kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang mengubah segala hambatan dan tantangan itu menjadi pekerjaan Injil diberitakan. 让所有的人都能够因着他而得福。 Sehingga setiap orang yang mendengarnya itu pun dikuatkan oleh Roh untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们知道，在这个到中国去传福音的第一个宣教士就是英国人。 Kita melihat misionaris pertama yang datang ke Tiongkok memberitakan Injil adalah seorang berkebangsaan Inggris 以后他改为叫做戴德生， yang bernama James Hudson Taylor. 英语就是Hudson Taylor 他放下了自己的民族，放下了自己的家庭， Dia meninggalkan bangsanya sendiri dan keluarganya sendiri. 那么就往中国去做传福音的工作。 Pergi ke Tiongkok memberitakan Injil. 他曾经说一句话。 Ada satu kalimat yang dikatakannya, 假如我有1000条生命，我不留下一条不给中国。 jika saya memiliki 1000 nyawa, saya tidak akan meninggalkan satu pun dari mereka ke Tiongkok. 若我有1000榜的阴经，中国全数我都可以支起了。 Jika saya memiliki ribuan pound sterling, Tiongkok dapat kudukung semuanya. 但是你想，戴德生有1000条生命吗？ Namun kita berpikir, apakah James Hudson Taylor itu punya 1000 nyawa? 没有的。 Tidak ada. 他有1000多榜的阴经吗？ Apakah dia punya 1000 pound sterling? 也没有。 Juga tidak ada. 但是那一些不成为他的拦阻， Tetapi semuanya itu bukan menjadi penghalang bagi dia untuk mengabarkan 因为有 Injil. 基督的爱在感动他，他就去了。 Karena ada kasih Kristus yang hadir di hatinya sehingga dia tetap semangat memberitakan Injil 所 di 以他 Tiongkok. 就学了中文以后呢，就在中国传福音了。 Sehingga dia belajar bahasa Mandarin dan akhirnya memberitakan Injil di Tiongkok. 那么因着他的那个侍奉，有1000万的中国人离弃偶像，归向真神。
Sehingga melalui pelayanan James Hudson Taylor, ribuan orang Tiongkok yang menyembah berhala kembali datang kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 请问今天我们周围还有多少人还没有信耶稣？ permisi tanya berapa banyak orang di sekitar kita yang belum percaya Kristus? 我想不能够计算。 Saya kira tidak bisa kita hitung. 还有我们都是生长在印尼的人， Apalagi kita yang lahir di Indonesia. 我虽然是第一代的中国人， Meskipun saya adalah generasi pertama dari Tiongkok, 我父母亲都是从中国来的， ayah ibu saya dari Tiongkok, 但是我生长在印尼。 tetapi saya lahir di Indonesia. 虽然我讲华语、读华语，但是我还是印尼人。 Meskipun saya belajar bahasa Mandarin, berbahasa Mandarin, tetapi saya adalah tetap orang Indonesia. 那么呢，请问我们印尼人爱我们的印尼人吗？ Permisi tanya, apakah kita orang Indonesia mengasihi orang Indonesia? 所以那么求主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 让我们有基督的爱在充满着我们。 Ada kasih Kristus yang melimpah di dalam hati kita. 那么让我们有基督的爱在我们心里， Ada kasih Tuhan yang ada hadir di hati kita. 去爱我们的民族。 Sehingga kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. 因此呢，我们大家都要一起来去把福音传给他们。 Sehingga kita bisa mengabarkan Injil kepada mereka. 那今天差不多有100-200个人这边聚会哈。 Saya lihat ada sekitar 200 yang hadir di ibadah ini. 那么若是我们每一个人都能够带一个人来的话， Jika setiap dari kita bisa membawa satu jiwa, 我想我们教会就满座了哈。 saya rasa gereja kita akan penuh. 若是1-2年以后， 1-2 tahun kemudian, 我的教会我们这个教会不够座位的哈。 kita tidak muat lagi tempat duduknya. 但是我们大家求主帮助我们， Kita mohon pertolongan dari Tuhan. 我们大家都有那种传福音的心，好像这个海森戴勒一样，戴德森一样，一直去把福音传开，使那些得救人士归回基督。 Agar hati kita dipenuhi semangat dan roh memberitakan Injil seperti James Hudson Taylor. 我们把它缩小一点，我们是住在美胆的地方。 Kita perkecil lagi, kita tinggal di kota Medan. 那么这边的人也是差不多好多啊。 Orang-orang di Medan juga lumayan banyak. 那么呢，我们会不会爱我们同乡人啊？ Apa kita mengasihi orang-orang sesama kampung kita, kota Medan? 你有没有想到，他们有一天就会走向灭亡？ Apakah kita berpikir bahwa suatu hari mereka akan menuju kebinasaan? 有没有想到，他们有一天，他们就是在痛苦的火炉里面受痛苦？ Apakah kita juga berpikir bahwa suatu hari mereka akan menderita di api neraka? 若有这样想到的话， Jika kita berpikir demikian, 你一定要把福音传给他们， kita pasti akan mau memberitakan Injil kepada mereka. 使他们脱离那些痛苦的火湖， Sehingga mereka lepas dari belenggu kemurtadan dan kependeritaan itu. 使他们能够因着你所传给他的福音，他信了耶稣基督而得救，有永远的生命，可以回到天家遗嘱，永远居住。 Sehingga mereka boleh menerima Injil dan menerima anugerah kekekalan kelak di surga. 阿门， Amin, saudara-saudara. 阿门。 Amin. 也讲了阿门，你就去做啊。 Jika berkata amin, kita mengerjakannya Ayo. bersama-sama. 然后我们就看到第3件，就是这个保罗在受苦中显出传福音的心。 Kita melihat poin yang ketiga, Paulus di dalam penderitaannya dia menunjukkan hati penginjilannya. 那么就是在这个腓立比书1章第15节里面记着的。 Yang tertulis di dalam Filipi pasal 1 ayat ke-15 tadi. 传福音的工作中，可能有几种人有不同的存心。 Orang-orang yang memberitakan Injil mungkin punya motivasi yang berbeda. 那么
甚至说有一些人是为了要纷争、嫉妒。 Di dalam Alkitab ditulis ada yang karena dengki, ada yang karena perselisihan. 可能会有一些人，一个基督徒或者一个传道人、一个牧师，他很讨厌那个教会。 Misalnya ada seorang pengikut Kristus yang benci, dengki pada satu gereja. 那么他就靠近7个教会来，那么就以这个教会相争。 Sehingga dia mendirikan gereja yang lain dan saling membandingkan. 或者呢，以那个里面的那个主的仆人来作对。 Mungkin saja ada juga yang berselisih dengan hamba Tuhan dan sebagainya di dalam satu gereja. 有没有？ Ada tidak? 可能会有。 Pasti ada ditemukan hal seperti ini. 但是呢，我们也知道有一些的主的仆人，他们是用好意、爱心的去传道。 Tetapi kita juga harus tahu bahwa di dalam segala kondisi juga ada orang-orang yang dengan maksud baik memberitakan Injil. 但是我们不要管他们不好意还是好意的传福音，我们都要为他欢喜。 Tetapi Paulus menulis bahwa tidak peduli motivasinya apakah karena dengki atau perselisihan atau dengan maksud baik, kita harus bersuka cita. 为什么呢？ Mengapa? 因为他们都是把基督传开了。 Karena mereka tetap memberitakan Injil. 所以呢，传福音都是为我自己的利益， Sehingga pekerjaan pemberitaan Injil bukan untuk diri sendiri. 乃是要把主基督一直的传出去， Tetapi adalah memberitakan Kristus kepada orang. 使到所有听见的人来归向主，能够得到永远的生命。 Sehingga setiap yang mendengarnya boleh menerima Injil dan percaya pada Yesus. 保罗就说，若是如此的话，他就是欢喜，还是要欢喜。 Sehingga Paulus berkata, dia tetap bersuka cita. 所以今天我们不要看别的，我们大家都要同心的去把福音传开。 Sehingga saat ini kita tidak usah melihat orang lain, tetapi kita tetap memberitakan Injil. 但是今天为什么很多基督徒不要去传福音呢？ Tetapi saat ini mengapa banyak orang Kristen yang tidak bersedia memberitakan Injil? 那么呢，我就想到有一个叫做普威廉的人哈。 Saya memikirkan satu orang tokoh yang bernama William Booth. 那么呢，他曾经这么说过。 Dia pernah berkata demikian. 你说主没有呼召你吗？ Kamu berkata Tuhan tidak memanggilmu. 我想你该说我没有只是听主的呼召。 Saya berpikir kamu seharusnya berkata kamu tidak baik-baik mendengarkan panggilan Tuhan. 我想你应该说你没只是听主的呼召。 Kamu tidak mendengar panggilan Tuhan. 把你的耳朵贴近圣经吧， Dekatkan telingamu pada Alkitab. 听他在吩咐你去， Dengarkan dia menyuruhmu pergi. 将罪人从罪恶的火炉中拉起来。 Dan menyelamatkan orang-orang berdosa dari lautan api neraka. 那是什么呢？ Ini artinya apa? 那说其实每一个信主耶稣的人，上帝都呼召我们去传福音。 Sesungguhnya setiap kita yang percaya Tuhan memanggil kita untuk mengabarkan Injil. 你说主没有呼召我啊？ Engkau berkata Tuhan tidak memanggil saya. 但是这个普威廉就这么说，不是主没有呼召你，但是你没有只是听到神的呼召。 Namun William Booth berkata, engkau tidak baik-baik mendengar panggilan Tuhan itu. 他说你贴近你的圣经，你就会听见主对你说，你去把那些掉在火里面受苦的那些人拉出来。 Saat kita mendekatkan diri pada Alkitab, pada firman Tuhan, kita pun akan mendengar panggilan Tuhan dan menyelamatkan orang-orang yang belum percaya. 最后要与大家来说几句话。 Akhir kata saya akan menyampaikan satu kesimpulan dari khotbah kita hari ini. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 今天我们都成为基督徒了， saat ini setiap kita sudah menjadi orang Kristen. 我们最大的责任就是传福音。 Tanggung jawab terbesar kita adalah menyebarkan Injil. 但今天让我也请问大家，你曾经带一个人来归向主吗？ Permisi tanya, apakah kita sudah membawa satu jiwa datang untuk mengenal Tuhan? 有了吗？ Apakah ada?
盼望大家都能够为主结一个属灵的果子。 Saya berharap setiap kita juga bisa berbuah membawa satu jiwa untuk Tuhan. 那么呢，若是能够得一个新的果子给主的时候， Saat kita membawa buah yang baru kepada Tuhan, 那么主就为你欢喜。 Tuhan akan bersuka cita untuk kita. 天上所有的天君天使都要为你快乐。 Malaikat di surga semuanya akan bersuka cita untuk kita. 所以求主帮助我们。 Kiranya Tuhan menolong kita. 但有一些弟兄姐妹可能会说，这个时候也是个很困难的时候， Mungkin kita berkata saat ini adalah saat yang susah. 因为小孩子他们都会受到这些手机的捆绑。 Anak-anak kecanduan sama handphone. 成年人呢，可能因做你的事业、你的工作那么繁忙。 Orang-orang dewasa begitu tercanduan pada pekerjaan dan usaha mereka. 老年人呢，就是呆呆地坐在家里面。 Orang-orang yang berusia tua dan lansia duduk di rumah. 那么常常都会在电视的面前待了一整天。 Sepanjang hari menonton televisi. 请他们来教堂。 Mengajak mereka ke rumah Tuhan. 小孩子说：“哎呀，主日学不好玩嘛。” Ke sekolah minggu tidak enak. 成年人说：“哎呀，来你的教会没有什么好听的吗？还是看我的这些 YouTube 更多东西可以看到。” Orang dewasa berkata membosankan datang ke gereja. Lebih enaknya nonton dari YouTube. 有些人也说：“哎呀，我没有空闲嘛，我的事业这么反击，那么这么多要做的。” Ada yang berkata, saya tidak punya waktu, banyak sekali yang harus saya kerjakan. 老年人说：“哎呀，去你的教会呀，好远嘛。” Orang-orang yang lansia berkata, jauh sekali ke gerejamu. 哎呀，我走都走不动了，还去你的教会呀？ Kaki saya sudah tidak kuat berjalan. 但是， Tetapi 我们求主帮助我们， kiranya Tuhan menolong 让我 setiap 们看到 kita. 这些困难的时候，我们不要成为那是个拦阻。 Saat kita melihat hambatan-hambatan ini, kita jangan menjadi hambatan. 我们都要尽量的找机会去把福音传给他们。 Kita tetap tekun mengambil kesempatan ini untuk mengabarkan Injil. 我每个星期六到 BSD 的地方去做这个什么中文的查经班。 Setiap Sabtu saya ke GKY BSD untuk memimpin PA Mandarin. 我们常常聚会完查经班完毕后，我们都去探访。 Saat selesai PA, biasanya saya akan pergi besuk. 常常这些都是老年人。 Umumnya orang-orang yang sudah lansia. 那么我们都会跟他们讲一些福音的话。 Biasanya kami akan bercakap-cakap mengobrol seputar Injil. 有一些很谦卑的就来相信，来接受福音。 Ada yang bersedia menerima Injil. 但是有一些你知道吗？倚老卖老，他们都是拒绝福音的。 Ada yang dengan tegas menolak Injil. 但是我们都不灰心， Namun kami tidak putus asa. 我们仍然为他祷告， Kami tetap berdoa untuk mereka. 盼望有一天他们会真正的悔改。 Berharap suatu hari mereka dibaharui dan menerima Injil. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Sehingga saudara-saudari yang terkasih, 盼望今天我们梅丹的国语堂的弟兄姐妹们，大家都能够真正的笃信不疑。 kita berharap semua jemaat di GKY Medan ini tetap tekun mengabarkan Injil. 那么，我们越发壮胆的去传福音。 Kita dengan yakin dan berani mengabarkan Injil. 我们不必惧怕困难， Kita tidak perlu takut akan hambatan. 虽然有困难， Meskipun ada hambatan dan kesulitan, 但是我们靠着主的力量，我们冲过这些困难。 kita tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan untuk menerima hambatan 我 ini. 们都要好好的去找机会， Kita harus mengambil setiap kesempatan yang ada. 那么把福音慢慢的传开。
pelan-pelan memberitakan Injil tersebut kepada orang. 使到教会能够发展起来， Sehingga gereja boleh semakin berkembang. 天国国度能够一直的扩展。 Di surga juga semakin bersuka cita ada jiwa yang dimenangkan. 那么呢，我们就会在神的面前蒙神的喜悦。 Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. 阿门。 Amin. 亲爱的弟兄姐妹们，我们大家都要起来， Kita semua harus bangkit, 努力的传福音。 tekun memberitakan Injil. 阿门。 Amin. 我们加油！我们大家把福音传开在整个美染的地方，把所有美染的人都带来信耶稣基督。 Kita dengan semangat memberitakan Injil kepada orang-orang Medan, sehingga orang-orang Medan semuanya mau menerima Injil. 阿门。 Amin. 阿门。 Amin. 也，上帝赐福你们，我们祈祷告。 Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. 天父，感谢你， Allah Bapa, kami bersyukur kepada 在你的带领之下， di dalam pimpinanmu Tuhan. 有保罗所留下的那些见证， Ada kesaksian dari Rasul Paulus 给我们有个新的力量， yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru. 让我们不怕拦阻， Sehingga kami tidak perlu takut akan hambatan. 我们要找机会一直去传福音， Kami tetap harus mencari kesempatan untuk memberitakan 使 Injil. 教会能够兴旺起来， Sehingga gereja kami semakin berkembang. 天国能够一直的扩展， Sehingga rumah surga juga semakin, 你名就得到大大的荣耀， sehingga kemuliaan-Mu nyata di dunia. 使到得救的人数能够一直的加添， Sehingga orang-orang yang percaya juga bertambah dari hari ke hari. 喜乐就充满整个世界。 Sehingga sukacita surgawi hadir bersama kami. 感谢你听我们祷告， Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. 再次把以下时间交托给你， Amin. 求主恩上加恩，力上加力，保守我们每一位。 Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberi kami kekuatan. 我们奉耶稣之名祈求， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 谢谢。 Terima kasih.